tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Baru-baru ini saja kita dikejutkan dengan keputusan pilihan raya kecil Dun Nenggiri yang mengesahkan kekalahan teruk bagi Perikatan Nasional dan sekali lagi mengesahkan kerajaan Madani ataupun kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim diterima oleh rakyat Malaysia. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan ini timbul satu lagi berita yang bagi saya pasti mengejutkan kerana sini ada satu nama bekas Perdana Menteri iaitu Muhyiddin Yassin yang mendakwa tak dilantik jadi PM meski cukup sokongan. Sebelum saya teruskan di dalam artikel ini, adakah sebenarnya Muhyiddin Yassin sebelum ini sudah cukup sokongan? Tapi kalau sudah cukup sokongan, kenapa bukan Tan Sri Muhyiddin yang angkat sumpah menjadi Perdana Menteri? Kenapa Anwar Ibrahim yang mengangkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-10 pada PRU 15 yang lepas? Sudah pasti penyokong-penyokong Muhyiddin dan PN mahu Muhyiddin angkat sumpah jadi PM. Kalau boleh, cepat-cepat angkat sumpah. Kalau bukan hari ini, esok. Kalau tak pun sebelum PRU 16. Namun saudara-saudara, hakikatnya Perdana Menteri yang sudah dilantik hari ini Anwar Ibrahim, kita dapat lihat ekonomi semakin stabil, politik pun kita dapat lihat semakin stabil. Jadi kalau dah kata mereka cukup jumlah, kenapa tak buktikan saja? Namun ini adalah cerita PRU 15. Satu perkongsian daripada Malaysia kini. Raya, lapor polis, isu Muhyiddin dakwa, tak dilantik jadi PM meski cukup sokongan. Artikel pada 18 Ogos. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya membuat laporan polis terhadap bekas PM Muhyiddin Yassin berhubung dakwaannya bahawa dia tidak dilantik menjadi Perdana Menteri meski sokongan ahli parlimen yang cukup untuk membentuk kerajaan selepas PRU 15. Ini berlaku selepas video TikTok tular yang menunjukkan Muhyiddin seolah-olah mempersoalkan keputusan agung sebelum ini untuk melantik Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai PM selepas PRU 15. Dalam salinan yang dilihat Malaysia kini, Raya menyatakan kepercayaan bahawa ucapan Muhyiddin mungkin mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja. Saudara-saudara, kalau benar kenyataan Muhyiddin mempunyai ataupun ucapan Muhyiddin mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja, ini sudah pasti menyentuh berkaitan dengan isu 3R. Dalam perkongsian ini pada 16 Ogos semasa saya berada di pejabat saya di Jalan Zainal Abidin, Pulau Pinang, saya menonton satu klip video TikTok di mana dalam TikTok tersebut Muhyiddin yaitu bekas PM dan Presiden Bersatu telah pun membuat satu ucapan yang saya percaya telah dibuat dalam satu sesi ceramah kempen PRK di Nenggiri. Saya ingin menegaskan di sini bahawa kenyataan-kenyataan yang dibuat Muhyiddin ini di sisi Undang-Undang Jenayah Negara Malaysia berunsur satu penghasutan dan penghinaan kepada institusi diraja yang boleh membangkitkan kemarahan rakyat terhadap institusi diraja, kata Raya dalam laporan itu. Nah, saudara-saudara, apa dah jadi dengan Muhyiddin? Kalau perkara ini benar, sudah pasti tindakan yang sepatutnya perlu diambil. Dan rasa-rasa kalau Muhyiddin memang bersalah di dalam hal ini, adakah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga ditangkap. Ada sampai berkata dalam satu rekod, Sultan Abdullah telah menawarkan peluang kepada Muhyiddin untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan PH pimpinan Anwar, namun Muhyiddin Yassin telah menolak. Jadi saudara-saudara, ini sudah sah. Muhyiddin Yassin menolak untuk bergabung bersama Anwar Ibrahim di dalam kerajaan
perpaduan gabungan pada PRU 15 yang lepas. Dan pada akhirnya Muhyiddin hari ini sebagai pembangkang. Kenapalah kalau Muhyiddin terus terima saja tawaran itu, ataupun mungkin berubah pikiran dan menyertai kerajaan hari ini, mungkin itu pun tak ada masalahnya. Jadi tonton apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, kemenangan baharu untuk Anwar Ibrahim, kemenangan untuk kerajaan perpaduan, dan khususnya kepada Parti Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil Dun Nenggiri. Setelah kemenangan ini diperoleh, satu lagi pujian diberikan kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri PMX hari ini, di mana ada yang memberikan pujian dan kredit kepada kerajaan. Ini membuktikan rakyat menerima kerajaan Madani, menerima Anwar sebagai Perdana Menteri. Saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya, siapa yang bersalah dalam hal ini? Siapa yang bersalah dalam kekalahan PRK Dun Nenggiri? Adakah nak salahkan Muhyiddin ataupun Hadi Awang, ataupun mungkin nak salahkan calon daripada PAS? Kalau nak cari kesalahan, bagi saya tak elok juga. Namun kemenangan ini memang sudah sah milik Barisan Nasional. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, ada satu perkongsian. Rupanya ada kenyataan daripada Zaid, BN menang di Nenggiri, bermaksud Anwar pemimpin pilihan. Wow, ini sekaligus menunjukkan dan membuktikan Anwar Ibrahim memang layak untuk jadi Perdana Menteri, bukan Muhyiddin, bukan Mahathir untuk kali ini. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menyifatkan kemenangan terbaru Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil Nenggiri sebagai kemenangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, saudara-saudara, satu kenyataan daripada Syahrir, yaitu berkaitan dengan strategi PN. Adakah PN telah salah menggunakan strategi, ataupun mungkin pengerusi PN yang patut dipertanggungjawabkan atas kekalahan ini? Mungkin ada yang sampai membuat kenyataan kekalahan ini disebabkan pemimpin-pemimpin PN. Kalau benar kekalahan ini disebabkan Muhyiddin Yassin sebagai pengurus PN, ataupun mungkin sebagai Presiden Bersatu, ataupun Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Kalau mana-mana nama besar pemimpin PN menjadi sebab utama kekalahan ini, adakah beberapa nama besar di dalam PN patut disingkirkan ataupun dipecat? Itu menjadi persoalannya. Menurut Syahrir melalui Malaysia Kini bertarik 18 Ogos, strategi franchise Muhyiddin, punca PN kalah di Nenggiri. Adakah ini bermakna Muhyiddin Yassin menjadi punca kekalahan PN di Nenggiri? Menurut Syahrir, veteran UMNO Syahrir Samad membidas Presiden Bersatu yang juga pengurus PN Muhyiddin Yassin berhubung prestasi buruk partinya dalam PRK Nenggiri. Dalam catatan di Facebook, Syahrir menyoal Muhyiddin berhubung langkahnya untuk franchisekan Bersatu dalam kempen PRK Nenggiri yang menurutnya sesuatu yang luar biasa bagi mana-mana parti politik. Muhyiddin selaku pengurus CPN dan Presiden Bersatu telah franchisekan penyertaan Bersatu dalam PRK Nenggiri kepada PAS dan bekas ahli Parlimen Ketere Anwar Musa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi mana-mana parti politik. Lebih-lebih lagi bagi pemimpin utamanya yang sampai hari ini masih terkilan sehingga mengungkit keputusan agung tidak melantiknya sebagai PM selepas PRU 15, kata Syahrir. Nah, di dalam perkongsian ini yang menyebut nama Tan Sri Anwar Musa, satu perkongsian daripada Harapan Daily,
bertarik 18 Ogos. Itulah Tan Sri. Punca Tan Sri pakai LV lah, pas kalah. Netizen perli. Adakah dengan ini, Tan Sri Anwar Musa juga menjadi penyebab kepada kekalahan PN di Dunenggiri? Tonton pun apa komen Anda berkaitan dengan itu? Susulan keputusan PRK yang berpihak kepada kerajaan perpaduan, nampaknya Tan Sri Anwar Musa menjadi sasaran usikan dan sindiran pengguna media sosial. Anwar Musa boleh dikatakan watak utama yang memeriahkan kempen PRK karena kontroversi jenama mewah yang digayakannya ketika bertemu penduduk kampung. Di Facebook, pengguna membanjiri akaun resmi pemimpin PAS itu dengan mengaitkan kekalahan pembangkang disebabkan kesombongan Anwar Musa. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, menurut Anda apa yang kita boleh buat spekulasi di sini? Dan apa komen Anda?